Jadi rugilah segala usaha yang telah kita berikan untuk memberi mereka pendidikan tambahan, memberi mereka kemahiran tambahan, tapi apabila mereka sudah meningkat kemampuan mereka, mereka tak puas hati dengan penilaian prestasi yang kita buat, mereka meninggalkan perniagaan dan kitalah yang menanggung kerugian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda semua untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Penilaian prestasi. Ini satu perkara penting di dalam membentuk pasukan yang mantap, kerana sekiranya kita tidak menilai prestasi ahli-ahli pasukan kita, kita tidak tahu akan kedudukan mereka, bagaimana kita nak membantu mereka untuk menjadi ahli-ahli pasukan yang lebih cemerlang, dan apakah isu-isu dan cabaran yang mereka hadapi supaya kita dapat menyediakan mereka untuk bekerja di tahap yang lebih baik. Jadi pertama yang kita kena ingat ialah penilaian prestasi ini mestilah dihubung kaitkan dengan fungsi dan kedudukan mereka di dalam perniagaan. Kita kena jelas perkara ini daripada awal. Apabila mereka menduduki mana-mana jawatan, kena ada skop kerja yang jelas, kena ada pencerahan berkenaan dengan fungsi mereka di dalam perniagaan, bagaimana mereka boleh membantu perniagaan menjadi sebuah perniagaan yang lebih berdaya maju, lebih berdaya saing. Jadi perkara-perkara ini kena jelaskan. Yang kedua ialah KPI ataupun tanda aras yang nak kita gunakan pun kena jelas juga. Ianya tidak boleh ditentukan di akhir tahun semasa penilaian nak dibuat, tetapi sepatutnya kena ditetapkan pada setiap awal tahun. Jadi setiap awal tahun, setiap ahli pasukan kita tahu apakah sasaran-sasaran yang kena mereka capai untuk tahun berkenaan, apakah usaha yang perlu mereka buat untuk mencapai sasaran itu, dan apakah bantuan-bantuan yang akan kita berikan kepada mereka agar mereka dapat menjalankan tugasan mereka dengan baik. Ya. Sebab sekiranya kita memberikan mereka sasaran tanpa apa-apa bantuan, mungkin sebenarnya apa yang disasarkan itu memang tidak boleh dicapai hanya dengan usaha mereka sahaja. Jadi ini satu perkara yang penting. Yang ketiga, kena ada proses yang jelas. Jadi biasanya apabila ditetapkan sasaran, ditetapkan usaha yang perlu mereka laksanakan, bagaimana mereka bekerja di dalam satu kumpulan, kadang-kadang ada perniagaan yang mengadakan dua penilaian. Yang pertama di tengah tahun dan yang kedua di akhir tahun. Tujuan penilaian di pertengahan tahun ialah supaya kedudukan perkembangan ahli pasukan itu dapat dinilai dan mereka dapat diberikan tunjuk ajar ataupun diberikan maklum balas berkenaan dengan prestasi kerja mereka, dan mereka boleh menggunakan tempoh yang berbaki untuk meningkatkan lagi prestasi kerja. Jadi ini penting supaya mereka tahulah kedudukan. Sebab macam kita bawa kereta lah, kalau kata kita bawa kereta, dashboard kita padam, kita tak tahu minyak cukup ke tidak, berapakah kelajuan kita, enjin panas ke tidak. Jadi tanpa apa-apa maklum balas, tentunya kita rasa kita pun tak tahu di mana kedudukan kita. Jadi inilah pentingnya penilaian di pertengahan tahun, dan di akhir tahun tentunya ianya menilai dengan lebih teliti tentang pencapaian, tentang kemampuan, tentang potensi dan seumpamanya. Yang keempat ialah siapa yang menilai prestasi ahli pasukan ni. Jadi biasanya tentulah ketua jawatan ataupun bos dia akan membuat penilaian. Cuma kita kena persoalkan juga, adakah orang yang di atas tu mempunyai kemampuan untuk menilai,
membuat penilaian dengan adil, adakah dia ada orang-orang yang dia suka dan ada orang-orang yang dia tidak suka. Jadi sebab itulah kadang-kadang bagi setengah kedudukan yang tinggi, penilaian dibuat dengan cara yang lebih menyeluruh. Jadi bukan setakat bos saja yang nilai, mungkin orang-orang yang bekerja bersama dengan ahli pasukan kita itu juga menilai prestasi mereka. Jadi ini membuat penilaian itu lebih adil, cuma dia lebih kompleks lah. Jadi bergantung kepada perniagaan lah bagaimana kaedah penilaian yang nak dibuat. Bagi saya, kalau perniagaan yang kecil ada proses dan sistem penilaian ini sudah satu perkara yang bagus. Cuma sebagai manusia, kita nak dinilai dengan cara yang adil dan sekiranya kita rasa penilaian itu tidak adil, orang yang menilai ada orang-orang yang dia suka, maka kesan daripada penilaian itu boleh menyebabkan orang yang sepatutnya dapat terus menyumbang dalam perniagaan kita, mungkin dia cari kerja lain. Jadi inilah pentingnya persepsi bahawa sistem penilaian prestasi yang diamalkan di dalam mana-mana perniagaan itu dilakukan secara objektif, adil dan benar-benar menilai apa yang patut dinilai dan tidak dicampuri dengan perkara-perkara luar yang mungkin tidak ada kena-mengena lah. Sebab di dalam mana-mana organisasi dia akan ada politik dia pula. Jadi sekiranya ada persepsi di kalangan ahli pasukan bahawa sistem penilaian prestasi kita dicemari oleh unsur-unsur politik perniagaan, maka tentunya penilaian yang diberikan tidak ada kredibiliti di mata mereka. Jadi inilah perkara-perkara yang biasanya dibuat untuk menilai prestasi, dan penilaian prestasi ini biasanya ada dua perkara lain yang penting. Yang pertama ialah prestasi tahun semasa. Ini biasanya dibuat bagi tujuan nak bayar bonus kepada ahli pasukan kita. Yang keduanya ialah potensi ahli pasukan. Ini biasanya dikaitkan dengan kenaikan pangkat, dikaitkan dengan pemberian tanggungjawab yang lebih tinggi, dan mungkin ada kenaikan gaji dan juga kenaikan skala gaji. Ya. Jadi sebab tu apabila kita nak mewujudkan sistem penilaian prestasi, kita kena jelas tujuan sistem itu. Adakah sekadar nak menilai prestasi tahun semasa ataupun kita nak tengok potensi dan kemampuan ahli pasukan kita itu berbanding dengan jawatan yang dia pegang. Jadi tentunya perkara ini lebih rumit, jadi saya cadangkan anda berbincang dengan pakar-pakar berkenaan dengan pengurusan modal insan. Ada pakar yang khusus tentang meningkatkan prestasi ahli pasukan dan menilai prestasi mereka. Jadi ini merupakan satu topik yang lebih mendalam lah. Setiap perniagaan secara amnya perlu ada sistem dan proses penilaian prestasi agar apabila kita nak beri imbuhan, nak bayar bonus, nak naikkan pangkat, kita ada asas yang objektif, yang boleh diterima, dan ini akan mengharmonikan lagi ahli pasukan kita. Sebab mana-mana orang yang berasa prestasinya dinilai dengan cara yang tidak adil, dia mungkin berasa tidak senang berada di dalam perniagaan kita dan mungkin dia cari peluang kerja di tempat lain. Jadi rugilah segala usaha yang telah kita berikan untuk memberi mereka pendidikan tambahan, memberi mereka kemahiran tambahan, tapi apabila mereka sudah meningkat kemampuan mereka, mereka tak puas hati dengan penilaian prestasi yang kita buat, mereka meninggalkan perniagaan dan kitalah yang menanggung kerugian itu. Jadi semoga video ini memberikan manfaat kepada anda dari segi pengurusan modal insan. Ianya di dalam siri untuk membentuk ahli pasukan yang mantap, dan di channel Pok Nidin ini ada banyak lagi video-video berkenaan dengan pembentukan strategi, pengurusan keuangan, asas-asas teori ekonomi, undang-undang yang melibatkan perniagaan. Jadi ini semua diterbitkan untuk membantu anda menjadi usahawan yang lebih bermaklumat, lebih faham tentang keperluan untuk
meningkatkan ilmu dan kemahiran di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Dan sekiranya anda rasa manfaatnya perlu disebarkan kepada rakan-rakan anda, ajak mereka untuk subscribe channel ni dan kita sama-sama berusaha untuk melahirkan kumpulan usahawan yang berilmu, berkemahiran tinggi dan memegang nilai-nilai murni bagi menjadikan perniagaan masing-masing sebuah perniagaan yang mantap, berdaya maju, berdaya saing dan boleh menjadi perniagaan yang sentiasa berkembang untuk kebaikan negara kita juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.